Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. So ini cikgu nak bincang soalan SBP 2024. Okey, kita pergi pada soalan yang pertama. Raja 1 menunjukkan graf salingan. Ini graf salingan yang mewakili suatu ubahan. Soalannya, apakah hubungan antara pembelih ubah Y dan pembelih ubah X? Apa hubungan antara Y dengan X? So, hubungan dia, cikgu jawab kat sini lah. Okey, Y berubah secara songsang. Berubah. Okey, secara songsang. Okey, dengan X. Okey, ni berubah secara songsang. Kenapa berubah secara songsang? Sebab graf dia macam ni lah. Okey, berubah secara songsang ni ada dua. So, macam ni pun berubah secara songsang juga pelajar. Ni nota untuk pelajar lah. Y1 per X. Ni pun berubah secara songsang. Sama ada bermula daripada asalan atau melengkung macam ni lah. Okey, settle soalan 1A. So, 1 markah. Okey, seterusnya. Ungkapkan Y dalam sebutan X. So, kalau Y dalam sebutan X. Okey. Y berkadar songsang dengan 1 per X. Ataupun Y sama dengan K per X. So, kena cari K dulu. Dekat sini dia dah bagi. Y dia dah bagi. X dia dah bagi. So, kita just masuklah. Y dia 15 sama dengan K. X dia ialah 5. So, 5 darab 15. So, 75. So, K sama dengan 75. Soalan ni nak ungkapkan Y dalam sebutan X. So, kita ganti balik. So, Y sama dengan 75 per dengan X. So, settle untuk soalan ni. Soalan ni, cari nilai K 1 markah. Jawapan 1 markah. So, 2 markah lah. Okey, seterusnya. Nyatakan nilai Y apabila X sama dengan 9. Untuk yang kedua, so cikgu ambil balik persamaan ni. Y sama dengan 75. So, soalan dia nak cari nilai Y apabila X 9. So, per dengan 9. So, kita akan dapat 75 per 9. Cikgu tekan kalkulator. 75 per dengan 9. So, kita akan dapat shift ABC. So, 25 per 3. Okey, ataupun kalau dalam perpuluhan 8.33. Ni atau 8.33. So, 1 markah. Okey, settle soalan yang pertama. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ni soalan graf fungsi. Lengkapkan jadual pada ruang jawapan bagi persamaan. So, kita dah ada persamaan. So, yang ni cikgu prefer pelajar tekan kalkulator. Tekan kalkulator. Okey, so kita just tekan seperti biasalah. Kita masukkan persamaan dia. Okey, alpha Y sama dengan alpha soft 2 tolak dengan 3 alpha X. So, sama dengan persamaan. So, kita tekan calculate. Masukkan nilai negatif 0.5. Negatif 0.5. So, pelajar akan dapat 3.5. Okey, masukkan lagi. Tekan calculate lagi. Calculate. X tu ialah 0. Tekan sama dengan. So, akan dapat 2. Tekan lagi calculate. Okey, masukkan nilai 1. So, kita akan dapat jawapan dia negatif 1. Okey, settle. Untuk soalan macam ni, penuhkan table 1 markah. Okey, dan lukis graf dekat sini, kita akan dapat 3 markah lah. Okey, menggunakan skala 2 cm 1 unit pada paksi X. So, ni paksi X. So, 2 cm 5 unit pada paksi Y. So, lukis graf lah. Okey, first kali pelajar.
Kita tengok X dia dulu. Kita tengok X dia. So, X dia negatif 2 dan 2. So, dia mesti negatif 2 kat sini dan 2 kat sini lah. Okey, Y dia ada negatif tak? Ada negatif 4. So, graf dia mesti ke atas sikit. So, cikgu buat graf dia. So, yang ni ialah X. So, X kita sebab dia kata 2 cm 1 unit. So, cikgu andaikan kosong kat sini lah. Ni kosong. 1, 2, 3. Okey, dan negatif 1, negatif 2. Okey, so untuk Y dia 1 cm 5 unit. Maksudnya kat sini 5, 10. Kat sini negatif 5. Okey, so kita boleh plot graf. Okey, negatif 2, 8. So, X negatif 2, Y dia 8. So, 2 petak ni mewakili 1 lah. 9. Okey, so kat sini 8. Okey, negatif 0.5 dengan 3.5. So, negatif 0.5 sini, 3.5 ke atas sikit lah. Okey, 0.2. So, 0.2. Okey, 1 negatif 1. Dan 2 negatif 4. Sebenarnya kita akan dapat satu garis lurus. Pelajar mesti guna pembaris pelajar. Mau dapat jawapan perfect. Okey, so untuk soalan macam ni 3 markah. Scale 1 markah. Plot 1 markah. Smooth 1 markah. So 3 markah. Okey, settle. Soalan yang kedua, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Diberi min bagi 6 nombor ialah 35. So, min kita tahu. Min. Okey, sama dengan. Okey, jumlah X bahagi dengan bilangan lah. Ni formula yang diberi min. Okey, sekarang ni dia dah bagi min dia 35. Hasil tambah 6 nombor tersebut. Soalan dia nak hasil tambah 6 nombor. So, sekarang ni X tu cikgu andaikan nombor tu X lah. Maksudnya, X tambah X tambah X tambah X tambah X tambah X. So, 6 nombor. Bagi dengan 6 sama dengan min dia berapa? 35. So, kita just darab je lah. 6 darab 35. So, kita akan dapat 210. Okey, hasil tambah 6 nombor ni ialah 210. Okey, settle. So, kalau pelajar tak confirm, pelajar boleh kira lah 210 bahagi dengan 6. Dapat tak 35? So, dapat. So, betul lah jawapan kita. Okey, seterusnya. Jika 3 nombor, so dekat sini ada 3 nombor. Ada X, kita ada X tambah 4. Kita ada lagi satu nombor 2X. Ditambah dan set nombor tersebut. Okey, min baru. So, sabar ya. Min baru dia ialah 30. Maksudnya kita tambah 3 nombor ni lah. Maksudnya X tambah dengan X tambah 4 tambah dengan 2X. So, tambah dengan nombor yang kita ada tadi. 210. Bahagi dengan, so yang ni 6, 7, 8, 9. So, kita akan dapat min baru dia ialah 30. Yang ni just kira seperti biasalah. X tambah X, 2X, 2X tambah 2X. So, akan dapat 4X. Sama dengan, so 9 darab dengan 30, 270. So, 270 tolak dengan, ni 210 tambah 4, 214. So, 214. So, dekat sini pelajar akan dapat 250 tolak dengan 214. So, dapat 56. 56 bahagi dengan 4. So, kita akan dapat 270 tolak dengan 214. So, kita akan dapat 26 bahagi dengan 4. So, akan dapat 14 lah. So, X dia ialah 14. Okey, settle. Untuk soalan macam ni, 4 markah. So, biasanya pelajar akan jawab macam ni lah. So, ada satu proses, 1 markah. Ada calculation, 1 markah. Dan jawapan akhir dia 1 markah. Untuk min ni, cikgu bagi 1 markah lah.
So, 4 markah. Okey, settle soalan yang ketiga. Kita pergi kepada soalan yang keempat. Okey, diberi tangent theta sama dengan negatif 1.4826. Okey, dan antara 180 hingga 360 hitung theta. Okey. So, yang ni Yang ni first kali kita tekan kalkulator lah. So, tangent theta sama dengan negatif 1.4826. So, theta sama dengan tangent, inverse 1.4826. So, pelajar just tekan kalkulator saja. Shift tangent saja So, shift tangent. 1.4826. So, pelajar akan dapat 56. So, theta dia 56. Cuma untuk soalan macam ni, pelajar kena tahu negatif ni. Negatif ni dia menunjukkan sukuan dia lah. Cikgu lukis gambar macam ni. Add sugar to coffee. So, kalau tangent negatif, dia berada di sukuan yang kedua dan yang keempat. So, kalau soalan macam ni, sudut dia dah bagi antara 180 hingga 360. So, sudut dia mesti duduk dekat sukuan yang keempat ni. So, berapa theta dia? So, theta kalau sukuan keempat, 360 tolak 56. So, pelajar akan dapat 304 darjah. So, settle untuk soalan ni. Tekan kalkulator, 1 markah. Jawapan akhir dia 1 markah. Okey, seterusnya. Cikgu pergi kepada soalan B. Okey, tanpa menggunakan kalkulator. So, tentukan nilai bagi sin 300. Okey, ada setengah pelajar dia guna juga kalkulator. So, pandai minta maaf pelajar So, pelajar kelas W akan dapat negatif punca kuasa 3 per 2. Okey, so bila sebut saja tanpa menggunakan kalkulator, pelajar kena tahu 2 segitiga ni lah. Okey, segitiga kalau sudut 45 pelajar 45. So, kat sini 1, kat sini 1, kat sini punca kuasa 2. Okey, dan pelajar kena tahu lagi satu sudut. So, kalau kat sini 60, kat sini 30. So, kat sini 1, kat sini punca kuasa 3, kat sini 2. So, pelajar kena tahu 2 segitiga. Okey, dan kita kena tahu sukuan dia. Okey, add sugar to coffee. Okey, kalau 300, sign dia mesti negatif. So, kita akan dapat, sin 300. Mesti kita dapat negatif, negatif sin. So, kalau sukuan yang keempat, pelajar tahu 360 tolak theta. So, 360 tolak dengan 300. So, pelajar akan dapat negatif sin 60. So, sin kita tahu, formula biasalah. Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Okey, kalau sin 60. So, kat sini sin 60. Sin sama dengan tentangan per hipotenus. Nampak kat sini, So, tentangan dia, so, akan dapat negatif lah. Punca kuasa 3 per 2. Okey, ni ialah jawapan dia. So, kalau soalan macam ni, 2 markah. Okey, 1 markah dekat sini lah. Proses penolakan ni. Dan jawapan akhir dia 1 markah. Okey, settle. Soalan yang keempat, kita pergi kepada soalan yang kelima. Okey, cikgu besar sikit soalan yang kelima. Okey. So, untuk soalan yang kelima ni pelajar, cikgu suka lukis gambar. Okey, panjang bagi suatu segi 4 tepat. Ni point dia. Segi 4 tepat. So, kalau kita lukis gambar segi 4 tepat macam ni lah. Ni gambar segi 4 tepat. Dia dah bagi panjang dia. X tambah 3. Dan lebarnya 7 cm kurang daripada panjang. Maksudnya X tambah 3
tolak 7. So, dekat sini pelajar akan dapat X tolak 4. Okey, yang ni point dia lah. Yang ni dengan yang ni. Okey, soalan dia ungkapkan luas. Okey, segi 4L dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, so kita tahu formula luas. Luas segi 4, panjang darab lebar. Sini panjang, yang ni lebar. So, kita just darab je lah. X tambah 3 darab dengan X tolak 4. So, kita akan dapat X darab X kuasa 2. X darab negatif 4 4X. 3 darab X tambah 3X. 3 darab 4 negatif 12. So, dekat sini pelajar selesaikan. X kuasa 2 tolak X tolak 12. Okey, yang ni luas dia kat depan lah. Sebab dia nak ungkapkan luas L ni. So, untuk jawapan macam ni. So, untuk soalan macam ni, pelajar akan dapat 2 markah. 1 markah proses dia dan 1 markah untuk jawapan dia, jawapan akhir dia. Okey, settle. Untuk soalan 5A. So, pelajar boleh pause dululah. Okey, dan salin dulu. Okey, cikgu terus kepada soalan B. Okey, untuk soalan A settle. Soalan B, lengkapkan rajah 2 pada ruang jawapan dengan melakar graf fungsi. Okey, bagi luas segi 4. So, yang ni luas dia lah. Kita nak lakar graf fungsi. Yang ni ialah A. Yang ni ialah B, yang ni ialah C. So, kalau nak lakar graf, kita ada 4 step. Okay, step yang pertama, bentuk graf. Bentuk graf. Okay, so bentuk graf, kita tengok A dia. A dia positif. So, graf dia mesti senyum. Step yang kedua, pintasan. Pintasan Y. So, pintasan Y dia ialah C, negatif 12. So, kalau dalam gambar ni, kita buat siap-siap negatif 12. Ni pintasan Y. Yang ketiga, pintasan X. Pintasan X. So, pintasan X ni yang kita kena cari pelajar. Okay, so cikgu cari pintasan X. So, persamaan ni sama dengan kosong. Cikgu tunjuk kat sini. X kuasa 2 tolak X tolak 12 sama dengan kosong. Buat 2 bracket siap-siap pelajar sama dengan kosong. Pelajar just tekan kalkulator. Okay, so bila cikgu tekan kalkulator. Mod. Okay, equation. Anak panah sebelah. Degree. So, cikgu tekan 2. So, A dia ialah 1. B dia ialah negatif 1. C dia ialah negatif 12. So, pelajar akan dapat X4, X negatif 3. X sama dengan 4. So, dalam bracket X tolak 4. X sama dengan negatif 3 dalam bracket X tambah 3. Ini step yang ketiga lah. So, kita dapat negatif 3. 1, 2, negatif 3. Cikgu andaikan kat sini. So, yang ni 4. 1, 2, 3. Sama sikit. So, kat sini 4 lah. Okey, seterusnya. Yang lagi bagus, pelajar cari yang keempat. Paksi simetri. Paksi simetri ni garisan tengah-tengah lah. So, X sama dengan negatif B per dengan 2A. So, masukkan. B dia berapa? Negatif 1. So, negatif 1 per 2. A dia ialah 1. So, pelajar akan dapat 1 per 2. So, 1 per 2 ni 1 per 2 setengah lah sini. Ini maksud paksi simetri. So, kalau kita sketch graf, pelajar akan dapat macam ni. So, mesti lalu ni mesti lalu negatif 12. Okey, bila sampai sini baru dia naik balik. Okey, so yang ni kita sketch. Tapi pelajar sketch cantik-cantik tak nak bertindan macam ni lah. So, untuk jawapan soalan dia 3 markah. 3 markah penuh dia lah. Okey, so settle untuk soalan yang ke-5. Okey, nantikan video cikgu soalan ke-6 hingga 10.